Selamat pagi Malaysia dan seperti yang kita wawarkan sebelum ini, kita akan bincangkan perbezaan antara RTK dan PCR. Dan di studio bersama kami kita ingin ucapkan selamat datang dan juga terima kasih kepada Dr. Rozanani Mohamed Zain yang merupakan pakar perunding patologi virologis dari Kementerian Kesihatan Malaysia. Terima kasih Doktor kerana sudi meluangkan masa bersama kami dalam kesibukan kita. Frontliner kita memang sekarang sangat padat dengan jadual mereka, tapi ini merupakan satu pengetahuan yang sangat penting untuk dikongsikan kepada masyarakat. Untuk situasi sekarang ini, kes mencatatkan 7,000 lebih kes. Pandangan doktor bagaimana? Apa lagi yang boleh masyarakat lakukan untuk memastikan adakah self-testing ataupun secara sukarela pergi mendapatkan ujian itu penting, dan ujian mana yang mereka perlu tahu? Okey, terima kasih di atas jemputan ke Selamat Pagi Malaysia. Ini merupakan kali pertama saya datang ke Selamat Pagi Malaysia. Okey, pada pendapat saya, kalau dilihat sekarang ini kita terdapat beberapa ujian yang boleh digunakan bagi mengesan kehadiran SARS-CoV-2. Antara yang diperkatakan adalah RTK antigen, ujian RTK antigen dan juga ujian PCR. Kedua-dua adalah merupakan ujian yang boleh digunakan untuk mengesan kehadiran SARS-CoV-2. Walau bagaimanapun, jika kita lihat dari segi mekanismenya agak berbeza, iaitu kalau RTK antigen ni dia lebih kurang prinsipalnya macam ujian mengesan kehamilan dengan menggunakan urine sample. So basically selepas caritan tekak atau hidung diambil, in medical term kita panggil nasopharyngeal and oropharyngeal swab, dan kita akan proses dengan menggunakan buffer. This buffer kita akan dropkan dalam kit ujian yang biasa dalam bentuk kaset. So bila kita dah drop, apa yang kita akan kesan adalah wara protein daripada SARS-CoV-2, iaitu juga dikenali sebagai nukleokapsid. Di kit ujian itu sendiri kita telah salutkan dengan beberapa jenis monoclonal antibody. So bila kita drop apa yang kita panggil sebagai antigen antibody complex itu akan bergerak ke arah test line, dan sekiranya terdapat nukleokapsid, ujian tersebut akan menunjukkan positif. Sekiranya nukleokapsid itu wara protein tidak dikesan, dan ujian akan menunjukkan keputusan yang negatif. Tapi mahu juga diingatkan bahawa selain daripada test line, kita ada juga control line. Ini adalah penting bagi memastikan control line juga ada untuk menunjukkan bahawa ujian yang dilakukan adalah sah, iaitu valid. So dia berbeza dengan PCR kerana PCR ini adalah merupakan test yang sensitif, yang sangat sensitif dan spesifik, dan dia adalah mengesan kehadiran SARS-CoV-2 RNA, itu genom. Ujian PCR ini menggunakan apa yang kita panggil sebagai oligomer khusus, iaitu dalam jujukan nukleotide yang merupakan probes dan primers yang mensasarkan patogen berkenaan, iaitu SARS-CoV-2. Dan pengesahan diagnosa adalah dilihat sekiranya terdapat sekurang-kurangnya dua target gene, sasaran gene yang positif. Target-target gene itu adalah termasuk envelope E, apa yang kita panggil sebagai RDRP, ORF1AB, N, nukleokapsid, dan juga M. A bit technical lah dekat sini. So daripada situ, jika terdapat positif, kes yang positif, dia akan berlaku peningkatan signal fluorescent, yang mana dia akan memberikan kita satu value yang kita panggil nilai kitaran ambang. So nilai kitaran ambang ini boleh digunakan sebagai anggaran kuantiti virus di dalam sampel berkenaan. Sekiranya CT value ataupun nilai kitaran ambang adalah rendah dan kandungan ataupun kuantiti virus di dalam sampel berkenaan adalah tinggi. Ini adalah dua perbezaan antara RTK antigen dan juga PCR secara ringkas yang boleh saya terangkan pada pagi inilah. Jadi berapa jumlah masa yang diperlukan untuk mendapatkan keputusan dengan kedua jenis ujian ini, RTK dan juga PCR?
Okey. Suka kita dimaklumkan bahawa PCR adalah merupakan ujian pengesahan ataupun dipanggil sebagai gold standard, ya. RTK antigen boleh digunakan sebagai ujian pengesahan bagi keadaan-keadaan tertentu yang telah ditetapkan oleh pihak KKM, ya. Walau bagaimanapun ia adalah amat sesuai untuk digunakan sebagai ujian screening, ya, saringan, yang mana ujian RTK antigen ni kita dapat memperolehi keputusan ujian dalam masa 15 hingga 30 minit bergantung kepada kit-kit ujian yang digunakan, dan dia juga adalah lebih murah berbanding dengan PCR. Dan dia tidak memerlukan alat-alat yang sophisticated, ya, dan senang dilakukan. Operator yang mengendalikan ujian tersebut juga boleh dilatih dalam waktu yang singkat. Ini adalah kita kata kelebihan yang ada pada RTK antigen. Jadi jumlah masa yang diperlukan berapa jam untuk mendapat keputusan? Kalau RTK antigen dalam 15 hingga 30 minit, kalau PCR dalam 3 jam hingga 6 jam, itu pun bergantung kepada kuantiti sampel yang diterima pada satu masa. Kalau banyak, mungkin dia akan drag a bit lah. Tapi kalau dilihat dari segi di makmal, ya, kami pihak makmal perlu mengeluarkan keputusan dalam masa 24 hingga 48 jam. Ya. Doktor, juga kadang-kadang kita dengarkan false positif, false negatif ataupun negatif yang tidak benar, positif yang palsu. Situasi ini apa yang biasa melibatkan situasi seperti ini? Okey, kita perlu faham, ya, setiap ujian yang kita jalankan dia ada ujian kontrol. Macam yang saya sebut tadi, RTK antigen dia ada test control, dia ada line, dia ada control line, dia ada test line. Okey, that's a control line yang saya sebutkan tadi sangat penting bagi memastikan ujian adalah sah. Begitu juga dengan ujian PCR, ya. Ujian PCR, setiap kali kita membuat ujian, kita ada apa yang kita panggil sebagai kontrol positif dan juga kontrol negatif bagi memastikan keputusan ujian yang kita dapat adalah keputusan yang berkualiti dan tepat, ya. So jadi kalau dilihat dari segi pemilihan kit-kit ujian yang perlu digunakan, semua kit-kit yang yang digunakan di Malaysia perlu didaftarkan dulu dengan pihak berkuasa peranti perubatan ataupun Medical Device Authority ataupun short name dia adalah MDA. Dan sekiranya registration telah dibuat di MDA, kit-kit berkenaan perlu dievaluate dahulu keberkesanannya sebelum dia boleh dipasarkan di Malaysia. So pihak MDA melalui IVD Expert Panel telah menetapkan bahawa sensitivity dan specificity untuk ujian PCR adalah 100% untuk kedua-dua. Manakala untuk RTK antigen pula MDA telah menetapkan sensitivity sebanyak 90% atau lebih dan juga specificity 100%. So kita perlu faham bahawa setiap ujian memang ada limitation. So kalau kita lihat sensitivity 90% yang dapat ujian tersebut dapat mengesan 90%, which means that ada lagi 10% yang mungkin tidak dapat dikesan, dan ini mungkin disebabkan oleh cara pengambilan sampel, cara sampel disimpan dan diangkut ke makmal, ya, dan juga limitation of the kit itself lah, ya. So setiap ujian yang dijalankan memang kita kena tahu, memang kita kena pilih apa yang sesuai mengikut apa yang telah disenaraikan oleh pihak MDA. Baik, doktor, sekarang ni kita mempunyai vaksin yang pelbagai. Ada vaksin mRNA, ada vaksin DNA, ada juga vaksin yang menggunakan virus yang telah pun dilalikan. Jadi apabila kita menerima suntikan vaksin-vaksin ini dan kesannya adalah penghasilan antibodi kepada virus tersebut, adakah itu juga akan menimbulkan positif apabila kita diuji dengan PCR ataupun RTK? Jawapan saya kepada soalan tersebut adalah tidak, sebab dia adalah spesifik bagi penghasilan antibodi di dalam badan. Ya, apa yang kita kesan untuk mendiagnose kes-kes COVID-19 adalah mendapatkan calitan tekak dan hidung, ya. Kalau untuk mengesan kehadiran antibodi selepas mendapat suntikan vaksin adalah melalui pengambilan darah, ya. So tidak
jawapannya adalah tidaklah kepada soalan tersebut. Jadi kalau anda telah divaksin, jangan risau, anda tidak akan mendapat ujian positif jika melalui RTK ataupun PCR. Itu satu soalan yang sering ditanya di media sosial juga. Jadi rentetan dari apa yang Terence tanyakan kepada doktor sebentar tadi, ada juga yang dibawakan di kalangan rakan-rakan saya semalam ingin tanyakan sebab mengetahui doktor berada di studio pagi ini. Mereka ingin tanyakan kepada doktor, adakah seharusnya mereka ambil dulu ujian sebelum pergi ambil vaksin? Adakah itu satu amalan yang baik ataupun mereka pergi testing dulu, kalau mereka positif jangan pergi ambil vaksin? Sebab ada di antara mereka yang tak tahu mereka COVID positif atau tidak dan mereka dapat slot, mereka terus pergi. Pandangan doktor bagaimana? Bagi pandangan saya, mereka boleh terus pergi ambil vaksin kecuali dia menghadapi ataupun mengalami gejala-gejala yang menjurus ke arah COVID-19. Yang itu saya syorkan untuk pergi cek dululah status mereka sebelum mendapatkan vaksin berkenaan. Juga ditanyakan oleh beberapa pekerja, majikan mengatakan ambil RTK dululah sebab RTK tidak semahal PCR. Apakah harga itu indikasi sebenarnya keberkesanan ujian tersebut, doktor? Harga kalau kita lihat memang RTK antigen adalah jauh lebih murah berbanding dengan PCR, tapi sebagaimana yang saya sebutkan tadi, advantages of using RTK antigen memang ada. Jadi tidak dinafikan bahawa RTK antigen juga boleh digunakan sebagai ujian, ya. Tambah-tambah bila sesuatu company ataupun syarikat yang mengadakan ujian dan ujian itu dilakukan secara periodically, ya, secara macam berkala. Ya, so bagi saya RTK antigen masih mempunyai role yang cukup baik untuk mengesan kehadiran SARS-CoV-2. Bagi pengalaman kami di Makmal pada peringkat permulaan wabak, bila kami menguji keberkesanan kit, ya, terutama RTK antigen, kami dapati banyak prestasi kit tersebut adalah tidak bagus, tidak menepati apa yang telah disarankan. Tetapi with time, ya, berlaku peningkatan prestasi kepada kit tersebut dan sekarang ini kita dapati banyak RTK antigen yang boleh mencecah sehingga spesifisiti 100% dan juga spesifisiti 100%. Kalau kita lihat kemudahan sedia ada, doktor, adakah kita mempunyai cukup kemudahan untuk ujian RTK dan PCR bagi melakukan mass testing yang diperlukan di seluruh negara? Okey, bagi ujian PCR, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, dia juga walaupun dia adalah ujian pengesahan, ya, ataupun gold standard, tapi dia memerlukan makmal yang sesuai bagi menjalankan ujian tersebut, dan juga dia memerlukan peralatan, ya, contohnya seperti biosafety cabinet 2 untuk kita proses sampel, dan juga kalau di makmal COVID IMR kita perlukan oven untuk mengaktifkan sampel sebelum kita proceed dengan proses pengekstraktan sampel bagi mendapatkan RNA. So kalau dilihat ada setengah-setengah kawasan yang tidak mempunyai fasiliti tersebut, ya. Di sini kegunaan RTK antigen amat diperlukan. Dan saranan doktor kepada masyarakat, sebab ada juga kes yang asymptomatic, mereka tidak tahu pun mereka ada virus tersebut. Bagaimana untuk mereka barangkali lebih proaktif untuk periksa sendiri supaya mereka tidak menyebarkan kepada orang lain? Okey, yang ini bagi saya apa yang kita perlu lakukan adalah mematuhi semua SOP yang telah ditetapkan oleh pihak KKM dan juga MKN. As simple as follow yang 3W dan juga elakkan 3C. Dan I think kalau kita semua melakukan apa yang disyorkan oleh pihak kerajaan, insya-Allah kes boleh dapat dikurangkan. Dan sekarang ini pun kita tengah melalui fasa PKP yang mana perlu
tinggal di rumah jika tiada keperluan terdesak untuk kita berada di luar kawasan rumah. Dan juga saya syorkan agar ramai-ramailah pergi daftar untuk dapatkan vaksin. Ya, make sure you dapatkan vaksin sebab vaksin ini dilihat sebagai salah satu cara untuk mengekang penularan dan hopefully dapat menjaga diri dan juga menjaga semua. Dan juga kepada pengusaha-pengusaha yang mengeluarkan kit-kit RTK, apakah saranan doktor kepada mereka, kerana adakah kita terus perlu memantapkan lagi keberkesanan RTK antigen itu yang jauh lebih murah sebenarnya dan lebih mudah untuk digunakan, terutama sekali untuk kawasan-kawasan pedalaman yang mana mungkin tidak cukup sesuai untuk membina makmal-makmal yang disebutkan oleh doktor tadi. Ya, betul. Tapi bila kita bercakap pasal keberkesanan ujian RTK antigen, pihak MDA di bawah KKM memang sentiasa memantau kit-kit yang dibawa masuk dan juga yang akan dipasarkan di Malaysia. Jika ada makmal yang berminat untuk menjalankan ujian-ujian tersebut, mereka boleh menghubungi MDA. In fact, I think senarai ujian RTK antigen ada di laman sesawang mereka. So, MDA lah Medical Device Authority ataupun pihak berkuasa peranti perubatan. Juga satu soalan kami dapat di laman Twitter, apakah sekiranya seorang tu melakukan ujian RTK positif tapi membuat ujian dengan PCR pula untuk double check dan negatif, situasi sebegitu apa yang mereka patut lakukan? Kalau dilihat RTK antigen positif, kebiasaannya ujian PCR juga adalah positif. Kerana ujian RTK antigen memerlukan sebilangan virus untuk ada, ya, baru boleh dikesan. Manakala PCR pula ia adalah sangat sensitif, even kalau ada 10 virus pun dia boleh mengesan kehadiran virus tersebut. So situasi yang seperti yang bercanggah keputusannya. Bercanggah, the best is again to ulangi ujian dan mungkin boleh consider untuk buat ujian PCR, ya. Even kalau kita dapati ujian RTK negatif tapi ada kemungkinan pesakit ataupun individu ada kebarangkalian yang tinggi untuk mendapat jangkitan, kita syorkan agar ujian diulang dengan menggunakan PCR juga. Ketika awal pandemik pada tahun 2020 dulu juga dijalankan ujian darah untuk melihat sama ada seseorang itu positif ataupun negatif COVID. Mengapa kaedah ini sudah tidak digunakan, doktor? Penggunaan antibody adalah bagi menunjukkan sama ada individu telah mendapat imuniti, ya, terhadap SARS-CoV-2. Apa yang kita lakukan sekarang adalah untuk mengesan kes-kes aktif. Ya, kes-kes aktif yang mana jika dikesan secara awal, kita boleh isolatekan patient dan juga untuk dapat mengelakkan penularan virus tersebutlah. The prinsipalnya agak berbeza. And then I think sebab itu ujian antibody tidak dijalankan secara rutin, ya, kecuali dilakukan untuk kajian-kajian yang melibatkan keberkesanan vaksin dan sebagainya. Masyarakat umum boleh melakukan ujian tersebut sekiranya mereka proaktif sendiri pergi ke hospital? Boleh. Tapi interpretation dan juga nasihat perlu dapatkan daripada pakar perubatan. Baik. Terima kasih kita ucapkan doktor kerana sudi bersama kami memberi pencerahan tentang RTK antigen dan juga PCR, perbezaannya dan juga kesannya kepada anda di dalam negara ini, yang mana ada yang menggunakan RTK antigen, ada yang menggunakan PCR. Kita boleh lihat perbezaannya seperti yang diterangkan oleh doktor tadi. Dan selepas ini kita juga ingin menyentuh tentang SOP untuk operasi perniagaan. Tapi apapun kita berehat seketika untuk kita singgah ke Pulau Pinang. Dan sebelum itu kita lihat kumulatif kes di negeri Pulau Pinang, negeri saya. Di mana kalau kita lihat sekarang ini 1,933 kes aktif,
secara keseluruhan 26,499 kes dan daftar kes untuk 14 hari 4,153. Kes sembuh adalah 24,502 di mana 64 kematian turut dicatatkan. Dan apapun, mengapa kita kongsikan angka-angka ini adalah untuk sentiasa berkongsi dan memberi peringatan kepada semua dan bagaimana untuk kita cuba kembali ke rutin lama dengan mematuhi SOP, dan ini juga antara statistik perkembangan program imunisasi COVID-19 kebangsaan di Pulau Pinang. Jumlah pendaftaran setakat ini lebih 720,000 yang telah pun mendaftar. Ya, dan 79,862 sudah pun divaksinasikan di 11 pusat vaksin di seluruh negeri Pulau Pinang. Alhamdulillah, ayah saya adalah yang pertama dalam keluarga saya mendapat 2 dos dan sihat, tidak ada sebarang kesan sampingan. Ibu saya baru dos pertama dan ayah mertua saya baru dos pertama. Yang penting juga anak-anak ataupun golongan belia di sekeliling perlu memastikan sekiranya mereka ada warga emas dalam kehidupan mereka untuk sama-sama memastikan mereka mendapat temu janji, dan juga bila mendapat slot tersebut terus pergi teman ke pusat PPV yang telah pun ditetapkan. Juga kena bantu untuk mencegah mereka daripada terpengaruh dengan berita-berita palsu yang tular di media sosial, WhatsApp, Twitter dan sebagainya. Kalau ada saja anti-vax di kalangan kumpulan sosial mereka, kita kena cuba untuk berikan informasi yang sebetulnya berkaitan dengan vaksin. Dan untuk itu kita ke cerita pagi Pulau Pinang juga untuk mengetahui apa antara yang dikongsikan berhubung dengan usaha untuk melandaikan